Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya di Bernama TV. Dan hari ini kita memilih satu topik yang sebenarnya selalu dibincangkan di pelbagai media. Dan sudah pastilah topik ini sentiasa menjadi perbincangan pelbagai pihak dan ianya merupakan sesuatu yang perlu dibincangkan dari masa ke semasa dalam usaha untuk memberi kesedaran kepada pengguna-pengguna yang mungkin begitu erat dengan apa yang disebut sebagai medan digital. Jadi topik yang menjadi pilihan kita ialah ancaman keselamatan rakyat di medan digital. Ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Kita ada tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Tetamu yang kalau dulu memang senanglah untuk mendapatkan khidmat beliau, kerjasama beliau di program Ruang Bicara ini. Tetapi kebelakangan ini sejak menceburkan diri sebagai seorang bintang filem. Jadi semakin suka sebenarnya untuk mendapat tetamu ini. Tapi alhamdulillah kerana hari ini dia bersama kita di program Ruang Bicara ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Encik Kamal Effendi Hashim yang merupakan seorang penganalisis jenayah yang sudah tidak asing lagi. Jadi Tuan Kamal, apa khabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Sihat ini ya? set baru saya pun tengok tadi. Wow, serius set ni ya. Oh, ini pertama kali ya? Pertama kali di set baru ni lah. Set baru. Jadi itu tadi yang tu bintang filem tu boleh ulang lagi sekali. Tak adalah kebetulan je orang bagi kita peluang. Betul. Kebetulan bakat yang ada kan? mungkin rupa lah kan. Bakat okay. adalah sikit. Jadi daripada situ mempelbagaikan diversity lah. Okay. Bila ada diversity ni adalah punca-punca pendapatan. Kita nak bayar cukai. Jadi ada sini boleh bayar lebih sikit. Macam itulah lebih kurang. Tapi hakiki saya tak berubah lah. Masih pengasuh jenayah. Masih lagi berbicara tentang masalah advokasi kepada masyarakat, kesedaran dan sebagainya. Dan kita nak membincangkan satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, Kamal. Topik yang perlu sebenarnya diwar-warkan kepada penonton-penonton kita dari masa ke semasa. Dan bila kita bercakap penggunaan medan digital, terutamanya bila kita bercakap tentang penggunaan media sosial sebagai satu contohlah, kita boleh menganggap bahawa penggunaan media sosial dan kehidupan rakyat ini sudah menjadi seolah-olah sebahagian daripada kehidupan mereka. Tanpa media sosial, barangkali mereka akan merasa jemu, boring, hidup susah nak berhubung dengan rakan-rakan dan sebagainya. Tetapi apa yang menjadi masalah sekarang ini ialah penyalahgunaan media sosial itu sendiri. Kita bercakap tentang TikTok, kita bercakap tentang WhatsApp, kita bercakap tentang Telegram dan sebagainya. Dan inilah isu yang ingin saya dapatkan pandangan daripada Tuan Kamal sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kepada anda yang mungkin berkesempatan bersama kami di program Ruang Bicara ini, jangan lupa kami juga sebenarnya memberi peluang dan juga ruang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi seperti biasalah, gunakanlah talian yang kami sediakan kepada anda di 03 26 97 97 68. Baiklah, mungkin penting saya mulakan perbincangan ini bersama dengan Tuan, pandangan ikhlas daripada Tuan Kamal sendirilah. Bila kita bercakap tentang kehidupan kita sekarang ini dikaitkan pula dengan medan digital yang macam saya sebut menjadi sebahagian daripada kehidupan kita sebenarnya. Apakah anda melihat bahawa ianya sama ada kita suka ataupun tidak kadang-kadang menimbulkan banyak masalah sebenarnya? Pertama, ledakan ini kelihatannya berlaku semasa kita pandemik global gitu lah. Jadi semua orang bergantung pada digital dan kemudian daripada situ pun kita tengok no touch basis lebih baik kita pakai digital, scan QR code. Jadi macam itulah. Ini perkembangan evolusinya. Tetapi dia telah mula daripada zaman World Wide Web lagi lah. Pada mula tu. Masalahnya begini, bagi saya bila kita buka multimedia super corridor ni, makna langit yang terbuka. Kita boleh capai akses apa saja yang kita nak. Sini masalah utama yang jadi. Kerajaan boleh buat apa saja yang mereka mahukan dari segi lesen, permit, kebenaran misalnya. Nanti yang baru ni YB Fahmi Fadzil sendiri menekankan atau memberi amaran kepada pihak Meta dan TikTok berkenaan dengan kandungan mereka tu. Dari semasa ke semasa kita tengok ada beberapa benda jadilah. Katalah peringkat acik-acik ni, minta maaf kalau peringkat yang biasa-biasa ni bila kita beli barang kena scam. Ada tak dulu scam? Ada, sekarang pun ada. Satu. Yang kedua, spoof.
Kata kata. Nampak macam kita buat perbankan betul. Rupanya dia pergi kepada perbankan klon. Okay. Tapi mujur sekarang ni dah ada cooling off period. Kerajaan kita memperkenalkan menerusi bank negara cooling off period. Jadi duit kita tu kalau saya nak transfer bukan kepada akaun favorite lah. Contoh saya transfer kepada penerbit kita, kalau dia dalam akaun favorite saya, lepas saja. Tapi kalau misalnya saudara share sendiri ni, saya sekali transfer dia akan bagi cooling off period. Sekurang-kurangnya 12 jam. Okey. Ini come into effect now lah. Jadi ini dia buat. Jadi untuk mitigate dia, siapa lagi? Pihak polis jenayah komersial dia ada dia punya laman sesawang nak check akaun tompang ke atau berdasarkan nombor akaun dan nombor telefon. Usaha dah dibuat lah lain pihak. Tetapi yang lebih berbahaya ialah bila struktur ni orang tak faham tau. Struktur kita punya internet lah. Bukan ISP, bukan void tu. Maksud saya, kita ada ancaman. Bila kita ada kawalan ni, maknanya dah tak jadi pedofil. Ini saya perlu perbetulkan. Okay? Bayangkan piramid dibagi kepada 3 bahagian. Apa yang kita tengok hari ini yang luar ni adalah yang surface, permukaan. Okey. Permukaan ini ada syaratnya. Bawah 13 tahun tak boleh, tapi buka juga. Beberapa penjaga punya lah ni. Kemudian kita ada yang tengah. Yang pertengahan ni kita panggil deep web. Yang paling senang nak ingat macam join group lah. Tanpa password, tanpa admin benarkan, maka kita tak boleh masuk. Ini ada grup lah, grup senang. Saya nak bagi analogi yang orang faham. Dan yang bawah sekali ni, ini dark web. Ini ruang paling gelap dan kelam. Sinilah macam-macam jadi, yang ada yang trade gambar, ada yang jadikan jual beli, jual senjata, cari orang membunuh. Tidak di Malaysia, ada di luar. Tapi dark web ni nak masuk, dia ada software dia sendiri. Dia tak boleh akses pakai kita punya, biasa kita pakai Google atau Safari. Ini dua memang tak lepas lah. Biasanya base-nya ialah Firefox. Mozilla Firefox ni dia simple, kod dia lebih kurang sama. Jadi sini yang selalu jadi masalah bagi kita. Sebab kita selalu tengok satu je. Tetapi platform-platform ini menyediakan pelbagai ni, education, pendidikan, permainan misalnya, kemudian pengetahuan. Permainan, saya ambil contoh. Kita kawal permainan. Okay. Tapi orang yang bermain ni, katalah kita berempat ni kita main game, walaupun kita sedang dalam talian, tetapi voice kita, suara kita boleh berhubung dengan berempat ni. So saya boleh kata apa saja. Pupam. Bertembak kanan, kiri, kanan. E-sport. Cakap main game kan ada yang sensitif. E-sport. Nah, ada satu kes yang menarik. Anak dia main permainan dalam talian ni. Rupa-rupanya di situ satu hari dia tengok anak dia berubah. Mak dia tangkap anak dia masuk bilik air bawa handphone. Jadi bila mak dia periksa, tengok dalam handphone tu ada gambar-gambar yang tidak senonoh lah. So bila disemak, dia jadi macam ni. Dia main macam biasa je. Lepas tu dia kata, Dek, budak darjah 5. Dek, boleh bagi gambar tak? Gambar biasa. Gambar biasa. So bila dah dapat gambar biasa ni, dia tukar pula. Dia pergi kepada, dah bagi gambar. Kita cakap dengan mak awak, dengan bapa awak, orang tak kenal awak bagi gambar. Padahal gambar tu gambar biasa. Okey. Tapi dia nak cakap dengan mak bapak, budak takut. Lepas tu dia kata, nak pergi bilik air ambil gambar. Dia nak tengok anu lah apa semua ni. Ni cerita benar. Jadi bila mak dia tangkap ni, adalah dia tanya saya juga berkenaan itu. Saya tu memang buat report lah. Pelaku ni umur 23 tahun. Yang minta gambar ni lelaki juga, minta kat kanak-kanak lelaki. Jadi sedang eloklah apabila kerajaan kita dah bertegas kepada Meta, kepada TikTok pasal pedofil. Kita tak boleh terlepas pandang kepada lapisan yang kedua tadi dan lapisan ketiga, termasuk permainan dalam talian. Ini bahaya ni. Tapi bila kerajaan dalam usaha untuk mengawal penggunaan pelbagai platform dalam media sosial ini, apakah secara peribadi juga Kamal melihat bahawa ianya bukan semudah yang dijangkakan sebenarnya? Adalah lebih baik menghadapi raksasa itu
pada masa sekarang. Ah. Sebab 5 tahun lagi keadaan akan berubah. Jadi saya bersetuju dengan apa yang dibuat oleh Menteri Komunikasi. Sebab saya juga adalah salah seorang daripada ahli Majlis Kebangsaan bagi kanak-kanak. So kita ada bincang ni, pedofil dia datang dari mana, apa semua. Jadi apa saja usaha kita untuk membantutkan kebolehan capaian oleh siapa nama ni ya pedofil ataupun oleh elemen-elemen yang negatif, ini kita patut sokong. Kan? Lebih baik berdikit dan berkesan daripada banyak tetapi tidak pun berjalan. Itu bagi saya lah. Okey. Jadi apa saja usaha. Pasal pedofil ni banyak dah dibuat. Daftar nama bagi orang-orang yang bersalah laku seksual. Jadi dia tak boleh dekat dengan kanak-kanak dalam lingkungan ini. Tak boleh dia ambil bekerja yang ada melibatkan kanak-kanak. Yang ini dia orang boleh periksa lah. Kalau nak ambil orang bekerja tu, anda boleh hubungi Kementerian Wanita dan tanyakan. Kemudian juga kita ada juga misalnya orang itu dia nak menjadi pengasuh, kan? Pengasuh ni individu, dia mesti berlesen dan sebagainya, usaha-usaha yang dibuat. Jadi bila meningkatkan keselamatan digital ni, satu tadi kebertanggungjawabban kepada pengendali rangkaian. Ini satu kan? Kedua kepada pengendali laman. Rangkaian ni, pengendali rangkaian tadi yang tadilah Meta, TikTok, kemudian telekomunikasi, syarikat-syarikat telekomunikasi ya. Sebab kalau tak ada syarikat telekomunikasi, macam mana dia nak berhubung? Macam mana dia nak scam orang? Ini dah elemennya itu. Kemudian satu lagi shift kepada kita bantutkan usaha dia orang. Kita tengok pula pengendali rangkaian tadi dah sudah, ni pengendali laman. Ini yang nak dipertanggungjawabkan. Tapi dia siang-siang dah cakap ini kita tidak bertanggungjawab atas ini adalah begini-begini pendapat peribadi apa semua ni. Itu tak boleh. Sebab telekomunikasi multimedia kita dah kenalkan kan. Bila Kamal sebut tentang isu ini, Kamal, apakah itu sebenarnya yang seolah-olah memberikan satu ruang yang cukup selesa bila kita bercakap tentang penyebaran berita-berita palsu khusus? Ya, pasal apa? Hari ini siapa-siapa boleh tulis tomah pada Syar. Tomah saya. Sebab kita tak ada ruang untuk menjawab. Orang ni berlepas tangan. Kalau dulu tu dia panggil surat layang. Senang kan? Sekarang ni hanya beberapa ketukan jari. Dan kemudian tersebar. Oh, Kamal dia macam ini, Syar dia macam ini. Kita ni tak tahu dan kita tidak berada dalam kedudukan untuk membalas. Inilah kandungan-kandungan jelek tadi. Gunakan 3R, isu 3R misalnya, atau bagi saya dia masuk R keempat, iaitu rape. Hal rogol dibuat permainan dan sebagainya. Jadi benda ni yang jadi masalah, Syar. Sebab sendiri punya jari ni yang menyebabkan jadi itu. Jadi kalau Syar kena tomah. Orang semua, orang yang baca ni, dia kata betul lah ni, Kamal pun, memang betul dia buat. Berapa banyak Photoshop ada. Orang boleh buat gambar, orang boleh buat tulisan, orang boleh buat surat, apa semua. Dan ramai dah percaya. Pada masa ini, distraction dah berlaku. Padahal, ia mungkin tidak benar. Jadi dia tak benar, benda tak benar. Syar kena, saya kena. Orang semua pandang serong pada kita. Kalau dia pandang sending, okey lagi, boleh tegak. Tapi bila dia pandang serong ni, segala peluang-peluang apa yang kita dirikan itu tertutup. Jadi apakah ini adil? Sedangkan ada tempat lain. Kita ada Suruhanjaya Integriti, agensi penguatkuasaan. Anda boleh lapor kat sana. Kita ada judiciary. Dan anda boleh juga membuat laporan polis. Polis akan siasat. Kalau berkaitan dengan polis. Kalau elemen lain pun boleh. Tetapi kenapa memilih jalan tu? Untuk viral, untuk memalukan. Ancaman pada masyarakat itulah sesiapa saja. Cerita tu mungkin tak benar. Tapi ditambah. Ini bahaya dia kat situ. Tapi banyak pihak juga Tuan Kamal yang tidak berpuas hati lah apabila MC dikatakan akan mengenakan lesen dan sebagainya untuk pelbagai platform di media sosial itu. Mereka menganggap bahawa ianya seolah-olah menyekat kebebasan rakyat untuk mengeluarkan pandangan dan juga pendapat. Komen sikit, Pak. Ini selalu orang cakap pasal kebebasan bersuara. Betul. Baiklah, saya nak beritahu lah. Baca sampai habis kebebasan bersuara. Saya, kalau Syar misalnya tak bersetuju dengan saya tetap akan mempertahankan kebebasan Syar untuk bercakap tentang perkara itu. Untuk membahaskan perkara itu. Buat kritikan perkara itu. Saya akan mempertahankan hak itu walaupun kita tidak sehaluan. Okay, baik. Yang menjadi masalah kat luar ni, ni draconian. Nak menyekat semua sekali.
Bila? Okay? Okay? Dan pengecualian 3 je. Jangan cakap pasal 3R. Dah, cakaplah apa saja. Kan? Jadi ini satu pandangan yang tak betul bila dikatakan ini adalah tindakan bagi mengesan sesiapa yang mengecam kerajaan pada hari ini, kan? Atau pada bila-bila masa lah. Government of the day. Saya kata, no, ini adalah kalau kamu benar, datang ke depan. Simple as that. Kan? Tetapi langganan itu yang menjadi daya tarikan yang mengasyikkan adalah langganan itu. Okey. Traffic. Kalau saya tulis 1+1 2, tak akan ada orang yang akan melihatnya. Kan? Anjing gigit manusia itu bukan berita. Ini basic yang kita belajar kan. Tapi orang gigit anjing itu berita. So 1+1 8. Apa pula 8 ni? So semua baca. Kemudian kita berdepan dengan satu lagi masalah, iaitu bukan saja integriti maklumat tadi, integriti sistem. Kadang-kadang kita tengok surat terlepas kan, dokumen dalaman terlepas kan. Saya kurang faham sikit perkara ni. Kita ada kategori maklumat. Ada yang rahsia besar, ada yang sulit, ada yang terhad. Ada yang tidak rahsia, tidak. Macam mana boleh lepas? Kenapa terlepas? Okay. So integriti dalaman ni lah satu. Scoop. Saya mungkin tak puas hati. So saya ambil, saya snap. Tetapi ini yang saya snap ni mungkin saya berpuas hati. Tetapi efeknya bukan pada orang yang disebut dalam tu. Efeknya kepada keseluruhan. Okay? Sebab ni siapa punya kerja ni? Kan? Kenapa kalau tak puas hati datang ke depan, tak ada tempat dah. Ini yang selalu jadi ni, ketirisan maklumat itu. Sehingga kan saya kadang-kadang khawatir tau. Sebab maklumat yang digunakan itu terlampau intim dengan integrity case. Ini yang bahayanya tu. Bila you sebut tentang ketirisan maklumat, saya terbaca jugalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi kita lah, yang menyatakan bahawa kerajaan buat masa ini belum sebenarnya berhasrat untuk mewujudkan aplikasi khusus seperti Truecaller misalnya. Jadi apakah ini satu tindakan yang tepat dilakukan? Truecaller untuk pemanggil, ramai orang kena scam dalam talian ni, telefon dia cakap daripada lembaga hasil dalam negeri lah, daripada polis lah, daripada custom macam-macam. Jadi belum ada aplikasi itu, tetapi tidak bermakna kita tidak boleh mendapatkan aplikasi seumpamanya. Kalau saya ada Truecaller. Ada orang guna Whois pula. Okay? Jadi ini semua ada. Kalau semua kerajaan nak bagi, dan kerajaan suap makan kat sudu kita, sudu kita dan suap lah. Maksud saya, perisian terbuka ni banyak. Kata kerajaan kan kalau dia buat okey ini YouTube untuk kanak-kanak, semua orang wajib. Apa ni sekat. Baiklah, saya percaya kepada ibu dan bapa, gunalah pertimbangan sewajarnya. Anak saya kan tak macam mana boleh laman porno ni dia capai. Lah, ada YouTube for Kids sana. Install tak? Tak. Okay? Benda-benda ni sebenarnya dia kerjasama semua. Okay? Kerajaan tadi memusatkan kepada pembentukan polisi. Kita kepada pengguna. Kita adalah aplikasinya. Jadi boleh cari kalau nak. Tapi kalau dah memang senang untuk menyalahkan mana-mana pihak, misalnya pada kerajaan, memang senanglah, apa saja alasan kita boleh ciptalah. Okey, Tuan Kamal, kita akan berehat dulu buat seketika dan kembali nanti. Banyak lagi sebenarnya persoalan yang ingin kita kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio. Dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin sedang bersama kami ketika ini di program Ruang Bicara ini. Saya percaya mungkin anda juga sebenarnya ada pandangan dan juga pendapat-pendapat yang mungkin ingin anda kongsikan bersama kami di program Ruang Bicara. Jadi gunakanlah kesempatan yang kami sediakan kepada anda melalui talian. Saya ulangi, 0326 97 97 68. Kita jumpa lagi selepas kita berehat hanya untuk seketika. Kita jumpa lagi.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini, masih lagi bercakap tentang topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, iaitu ancaman keselamatan rakyat di medan digital. Dan saya difahamkan ada pemanggil di talian kita sekarang ini, Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kita. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Sekretari dan ahli panel. Ya. Ya, Tuan. Ini saya Ridwan ni ingin bertanya soalan sikit lah. Okey. Ini berkenaan dengan ancaman kepada rakyat terutama nak di medan digital lah. Contohnya saya heran juga contohnya slip gaji kita kan. Kita dapat slip gaji, lepas tu skema ni dia boleh tahu kita punya nombor telefon, lepas tu nombor slip gaji kita punya gaji berapa semua dia tahu. Puncanya kita nak tahu macam mana punca yang dia perolehi maklumat kita ni. Kemudian Alung ni pula dia pula boleh dia bagi pinjaman kat kita, dia boleh masuk dalam akaun kita. Ini kita nak cegah dia orang ni. Tiba-tiba dia kata dia masuk RM500. Tiba-tiba kita tak bagi nombor akaun, tiba-tiba kita pula dituduh kita pinjam. Ni masalah masyarakat pada hari ni, kejadian begini yang berlaku. Jadi saya nak tahu macam mana kita nak cegahkannya, dan kita nak tahu bagaimana jabatan jenis komersial polis boleh menangkap orang-orang yang melakukannya. Lagi satu kan. Jenayah tu apa lagi ya? Jenayah seperti skema yang buat saham aram. Saham aram seperti di Perak baru-baru ni kan. Dia orang buat saham aram tu macam dia masuk duit RM500. Itulah labu. Lepas tu dia tambah lagi RM500,000. Labu. RM500,000 dia tak dapat balik. Betul. Tapi bila dia lapor, dia sudah lapor ke polis. Tapi tindakan pun tidak diambil. Baik. Bagi saya nak tahu macam mana langkah-langkah untuk mencegah mereka ni. Okey. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik apa yang dibangkitkan oleh Ridwan, dan sebenarnya itulah antara masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat kita sebenarnya bila kita bercakap tentang bermain dengan medan digital ini. Mana dia dapat maklumat pasal kita? Baik. Kadang-kadang ini perkara biasa ni Pak Wan dah cakap utara dah ni ya. Main mana pajak song. Okey, dia macam ni, okey. Kadang-kadang kita ambil gambar, tak sengaja nombor kereta kita keluar, alamat rumah keluar, apa semua. Begini ya, daripada nombor kereta ni saya kongsi je lah. Kita boleh dapat macam-macam tentang seseorang itu. Kalau dia memang tuan punya kereta tu, kita dapat bawang putih dia. Boleh dapat lah, boleh akses lah kan. Okey. Dia macam ni. Jadi bila dah dapat ini, macam-macam kita boleh pecahkan daripada maklumat tu. Data mining dia dipanggil. Satu sumber dia, sumber tak sengaja. Kedua, kita juga kadang-kadang membuat pembelian keisi borang pertandingan peraduan kita isi kan, tapi kita tak tahu macam mana dia lupus. So katalah 1 juta orang isi, tapi dia tak pernah tunjuk pun lepas tu apa jadi. Dia dah pilih bakar ke buat apa ni. Kad tadi, borang tadi ataupun borang digital yang kita buat tadi tu, apa dia buat lepas tu? Mungkin dicampakkan begitu. Mungkin sebab atau digunakan bagi tujuan marketing dia kata ya. So kita bersetuju supaya data kita digunakan. Ini masalah digital. Okey, PDPA kita tu ada had dia. Tapi bila kita membenarkan bagi tujuan-tujuan yang ni kepentingan bagi pertandingan tadi, dah ditulis tu. Hang yang tulis kata kan. Nak buat macam mana hang bagi? Dah. Masalah pelupusan data tu jadi masalah. Lepas ni pergi kat siapa? Jugalah ya. Katalah kita ada berhutang dengan bank perdagangan ya. Kemudian dia gunakan pihak ketiga untuk buat kutipan. Mana hutang lapuk kita ni dah dibagi kepada pihak ketiga. Yang ini ada saluran undang-undang dia. Walaupun kadang-kadang saya pun bertikaikan macam mana company ni boleh telefon pula kata saya ada hutang dengan bank. Contoh ya. Sedangkan macam mana dia dapat maklumat saya, data saya? Rupa-rupanya perjalanan dia secara sah di sisi undang-undang dia telah membeli ini. Argument saya ialah kalau dia hutang lapuk, dah declare ini hutang lapuk, ini keuntungan saya berniaga, ini hutang lapuk. Kan kalau nama saya dah ada dalam hutang lapuk tu, kenapa dia nak recover lagi? Kan? Pasal dia dah tolak cukai. Ini keuntungan bagi dia lah. Sebab itu dia boleh tawarkan sampai separuh kalau nak selesai.
banyak juga kan yang jadi ni sebab kadang-kadang kita jadi penjamin. Sebab itulah JPN kata ada cara untuk membatalkan IC tu tau. Kalau kita bagi kopi IC atau lesen memandu pada orang ni, kan, kita kena buat garisan. Okey. Pergi tengok dekat JPN punya website macam mana nak buat mati itulah. Lepas tu kalau urusan tu urusan JPJ. So tulis kat situ urusan JPJ saja. Tentulah sekarang ada Photoshop, orang boleh buat macam-macam. Tetapi kita punya garis dua macam itu, taruh situ urusan JPJ sahaja. Tak boleh pakai dah. Okay? Sebab boleh nampak situ. Ini sumber-sumber. Saya tak nafikan apa Pak Wan tadi beritahu. Ada juga orang yang korup. Jadi dia jual database ni yang patut dia pergi lupus tapi dia jual ini pun pernah menjadi satu isu ini jadi isu besar. Lepas tu bila dia jual, katalah nama-nama yang ada dalam tu semua ini yang saya telefon ni. Kan? Jadi bila orang-orang yang tak ada integriti ni jual data kita, kita pun tak tahu sumber daripada. Macam Pak Wan kata tadi, tahu-tahu ada orang telefon, tahu-tahu duit masuk dalam akaun. Macam mana boleh masuk dalam akaun? Akaun share dengan saya tak pernah pula orang masukkan duit dah. Tak ada pula. Tak ada. Jadi pemilihan profil orang itu. Kalau dia buat pada share bising, dia lagi teruk. Kata orang yang masukkan tadi. So dia memilih pilihan dia siapa orang yang macam mana dia nak buat apa semua. Khawatir tau kalau tiba-tiba dari mana duit ni datang. Kan? Kalau allowance ke, orang bayar bonus ke, sedekah ke, okey. Tapi kalau tiba-tiba masuk, macam-macam boleh jadi. Kalau kita tak tahu tak apa. Kalau kita tahu dan kita guna ni ada masalah lain ni timbul nanti. Bila kita sebut tentang bila Ridwan sebut tentang penipuan pelaburan, ini pun jadi isu sebenarnya. Dan kalau kita ikuti apa yang disiarkan di media khususnya lah tentang kerugian yang terpaksa dialami oleh mereka-mereka yang melalu beratus-ratus ribu sebenarnya. Ini cerita betul ni. Kawan saya Dr. Mahmud Jumaat, dia seorang peguam. Jadi dia ada hubungi saya baru-baru ni untuk berbincang lah macam mana nak buat. Saya boleh beritahu macam ni lah. Orangnya jumlahnya kecil. Jumlahnya lebih sikit daripada 60. Kerugiannya, kalau kira sekali semua ni, 101 juta. 60 orang dan 100 juta. Macam mana tu? So sebab kaki-kaki dia orang ni, Pak Wan, dia pergi apply loan semua kat semua bank. Approve pada masa yang sama, dia ambil semua. So apa dia buat? Dia labur, kata dia ada 2 skim. Satu, beli emas ni, dapat emas fizikal harga murah. Yang kedua, emas fizikal ni tak wujud. Tapi kita tak pegang lah, kita tak dapat. Tapi dia akan jadi berganda. Berkenaan tadi dia kata tangkapan, 2 minggu lepas, tak sampai 2 minggu lepas, polis Kedah telah memberkas seorang perempuan dan suaminya dan berapa lagi orang ini ditangkap berkenaan dengan pelaburan haram ni. Ada aduan yang dibuat. Mereka sedang menyiasat dan saya tak boleh sebut banyak lagi, takut prejudis. Cuma saya beritahu tajuk akhbar yang telah kita baca tu. So dia ditangkap. Skim pelaburan yang dibuat. Mahmud maklum pada saya ada bawa tak silap saya 19 orang kan buat report di Kedah ni. Dan terima kasih kepada polis Kedah lah, daripada timbalan ketua polis, daripada ketua polis Kedah, Datuk Ketua Polis Kedah, timbalannya, kemudian ketua polis Kulim Bandar Baru yang bantu mereka ni. Dia attend pada hari cuti tu. Orang datang buat report dan sebagainya. Ada juga report dia buat di Perak. Ada juga yang dia buat di Kuala Lumpur. Ada juga dia buat di Johor berkenaan dengan pelaburan. Banyak daripada pelaburan ni mula-mula akan dapat lah, Syar. Sebagai pancing. Pancing dulu, lepas tu dia cerita dia. Yang muskil, sama macam Pak Wan muskil, leader orang tengah ni, tadi, dia post pula lagi. Dia nak coach orang macam mana nak buat pelaburan emas sebagainya. Ni baru saja punya ni associate ni, atas ni, chief hang ni baru kena tangkap. Sedang siasat. Yang ini dah buat dah. Dah nak cari siapa nak cari 10 orang je tak boleh lebih. 100 orang je tak boleh lebih.
Ini semua tak adalah. Kalau pelaburan tu betul, dah lama dah ASN ke Bank Negara beli model itu. Betul. Lagi satu yang jenis dalam talian ni, Ya. kenal pun tak, ini cerita benar juga. Ramai yang tertipu ni, jutaan juga. Dia macam mana je? Dia tengok, oh ni peluang betul, hantar email. Communicate pakai email, tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. So masukkan dalam ini, duit jadi macam ni, kejap naik turun. Boleh tengok dia punya keluk apa semua. Saya cuma cakap dengan orang, saya nak cakap kan rasa tersinggung. Sebab ni semua besar-besar, kita ni ala semut merah je kan. Kan? Jadi akhirnya saya tanya soalan simple. Pernah jumpa tak orang yang communicate tadi, Jepun tadi ni? Tak pernah. Tak pernah. So macam mana communicate? Kita pakai email. Apa dia cakap? Macam biasalah. Duit tu ada kat Labuan. Jadi sekarang ni dia tengah dapatkan lesen, duit sangkut kat Labuan belum keluar permit. Ini semua membongaknya, membohong ni ya. Jadi kemudian saya beritahu benda kedua. Sebenarnya software yang digunakan tu adalah demo software. Jadi pada bila-bila masa dia boleh ubah. Syuk pun tengok, oi naik kan. Tambah lagi boleh menang ni. Tak cukup time dia dapat, zap habis. Jadi bila habis tu macam mana? Pelaburan kita yang tadi tu bayar masuk duit berpuluh ribu dah ni. Konon nak dapat tapi tak dapat. Kita tak sedar tadi duit 10,000 kita, dia bayar dulu kat kita 1,000. Oh betul ni. Betul ni, kejap lagi bayar lagi 1,000. Oi betul ni. Dah bila sampai situ, apa saja kawalan yang dibuat sama ada oleh kerajaan ataupun pihak-pihak berkaitan agensi apa semua, kecanduan tu kalau dah datang kat kita. Ini bukan masalah platform saja, bukan masalah tu, masalah ketagihan tu datang kat kita. Saya ada kawan tau, mesti bila makan mesti menghadap tu, dah naik ni. Tapi bila pasal pelaburan ni, saya selalu tanya bila orang cakap, hari tu saya balik pun daripada mana ya, Kota Kinabalu. Ada seorang dia kerja apa, dia kata dia investment banker. Wow. So saya tanya dia, dalam investment, ini bursa saham, dia kata. Dalam bursa ada 2 haiwan. Beritahu saya nama haiwan tu. Saya fact check je lah, bukan nak tuduh dia apa kan. Kita ada haiwan haiwan? Tak pernah pula saya dengar dalam saham-saham ada haiwan. Okay. So saya kata, sure. Bursa saham semua, Security Commission of Malaysia kan, bursa saham Malaysia semua. Tak ada saya kata okey lah, tak apalah. So nak turun dia tanya saya, haiwan apa? Begini. Kalau betul-betul kita cakap pasal trading platform saham, kan? First board, main board, second board, kita akan tahu 2 haiwan ini. Bull and bear. Okay. Bila pasaran tu bullish, bila dia bear, see? So kita akan tahu benda ni, 2 haiwan itu. So dia pandang tu, okey. Ini masalah kita. Sebab betul lah, Sir buat skim tu. Sekarang dia pakai kereta baru 3. Hari Senin lain, hari Rabu lain, hari Jumaat lain. Ya ke? Iya. Pergilah masuk sikit dulu. Masuklah RM10. RM10 dapat RM50. Kalau RM10 kali 5, bermakna kalau masuk RM1,000 mesti dapat RM5,000. Cuba. Dapat RM5,000. Lepas tu kan, dia senang je. Dia punya key dia macam ni. Jangan beritahu orang lain. Jangan beritahu orang lain. Kita ni kalau cakap jangan beritahu orang lain, minta maaf dah. Aku tak beritahu orang lain ni. Kau jangan beritahu orang lain pula. Inilah jadi berangkai. Kalau tolong cari 5 orang lah untuk senang, jadi dapat komisen. Mana saya nak cari 5 orang, susah ni. Kalau malam-malam pening, mana cari 5 orang tak ada. Tapi kalau beritahu jangan beritahu orang lain, eksklusif terus. Samalah dengan saya dengar pelaburan harta raja-raja Melayu di Barclay Banks. Allahu Akbar. Zaman internet sekarang, Google aja siapa chairman Barclay tu, siapa pemegang saham dia, apa semua. Ni tak ada. Ada seorang nama orang Melayu ni, dia adalah chairman kepada Barclay Bank. Kan. Jadi saya kata, kalau dah pandai melabur, mesti pandai Google. Kenapa tak cari? Kan. Ini pasal banyak kali minta maaf ya. Kita bukanlah susah sangat hidup kita, tetapi kita nak cepat. Jadi candu ni tadi, tengok kawan-kawan berjaya pula kan. Dulu pakai selipar Jepun, sekarang pakai mungkin selipar Pakistan, capal ke apa. Ini yang seronoknya tu. Lepas tu duduk kumpul ramai-ramai. Kutu pula racun dengan promosi dia, bawa kereta besar. Kan dulu heboh kan.
budak muda banyak duit naik jet. Lepas tu pecah pus. Jet pun tak berjalan. Jet pakai kipas cooler tu kan. Ni ada, bukan saya cakap ini perkara betul. Minta maaf dek kalau saya menyinggung perasaan anda, tapi itu keadaan yang kita tengoklah di luar. Sebab persona tu lain. Semalam ada kawan seorang, dia cakap lah, dia shooting dengan sekian-sekian orang ni. Kan, kalau masa dia tengah live entah macam mana karakter dia kan. Tapi tutup je kamera, habis je shoot tu kan. Okey je dia sembang. Ada adab apa semua. Memang betul. Kan? Sebab skrin persona tu lain. Dia tak macam kita lah. Kita depan TV ke belakang TV macam ni lah kan. Jadi persona dia tu, wow. Kereta besar. Right? Jadi ramai budak-budak muda ni kata jadi trader. Lesen ada. SC kena ada lesen. Kan? Ada. Ini tak perlu. Saya advice saja. Inilah masyarakat, inilah masalah yang berlaku. Pasal tadi pelaburan. Sebab itu Kuap pun, KWAP, dia, saya pun tengah road tour dengan dia orang, hari itu Sabah, Sarawak lah, Utara lah, apa semua ni. Pasal berkenaan dengan orang-orang pencen, nak pencen dengan pencen, yang mana ini jadi sasaran scam. Sahabat saya, Tuan Rahmat Fitri Abdullah pun, dia pun aktif dalam ini. Jadi, mana-mana yang nak advokasi apa, boleh panggil dia. Jadi, ini sebab ini kerja kita sama-sama. Okey, Mak, kita nak sentuh banyak lagi isu sebenarnya. Jadi itu jawapan kepada apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita Ridwan dari Pulau Pinang tadi. You jawab dengan panjang lebar, begitu jelas sekali. Tetapi kita juga nak sentuh sebenarnya selepas kita berehat buat seketika, buat kali terakhir, ialah tentang mungkin ramai juga tak menyedari bahawa permainan di medan digital ini sekiranya tidak dikawal, ianya juga akan menimbulkan ancaman keselamatan negara. Sebenarnya itu juga satu isu yang cukup penting, dan kita juga nanti nak berkongsi tentang teknologi AI yang diwar-warkan dengan begitu meluas sekali oleh kerajaan sendiri yang akan memperkenalkan teknologi AI. Tapi ada perkara juga yang perlu dilihat secara serius, di mana teknologi AI ini juga mungkin akan memberikan masalah sebenarnya kepada rakyat Malaysia yang mungkin tidak memahami tentang isu ini. Jadi kita rehat dulu buat kali terakhir, dan kembali nanti. Itulah dua persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan tetamu kita, Kamal Effendi Hashim, yang merupakan seorang penganalisis jenayah. Kita rehat buat kali terakhir. Okey, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan saya lontarkan sebelum kita berehat tadi dua persoalan yang penting sebenarnya. Tapi sebelum itu saya mendapat berita bahawa Kamal juga sebenarnya terlalu sibuk. Esok akan ke Melaka ya. Serangka-reka apa yang berlaku di Melaka tu? Besok Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka ada anjurkan majlis untuk publik juga di Melaka Mall. Ada pameran, ada macam-macam perkhidmatan kaunter yang ada kat sana daripada pukul 8 pagi sampai ke petang. Jadi saya punya slot tu pukul 11 pagi di Melaka Mall. Ada pun slotnya ni ya. Program Perkasa Komuniti Negeri Melaka ni. Jadi untuk taska pusat jagaan, kadang-kadang budak kan kena dera, kita tak tahu pusat taska ni yang mana, pusat jagaan yang mana. Jadi ini semualah benda-benda yang akan disentuh besok. Jadi mohonlah orang ramai siapa yang ada ni tolong hebahkan dan tampil. Datang. Itu untungnya jadi bintang filem kan? Tak ada lah. Dulu pun sama tau. Dulu lagi sibuk. Jadi dulu pagi ada dekat Universiti Malaysia Pahang, petang ada dekat Wan Utama, malam ada dekat Bukit Mertajam. Alhamdulillah. Demi mencari sesuap nasi. Kan? Okey, kita terus ke persoalan yang saya bangkitkan tadi tentang ancaman keselamatan itu. Ini saya dulu tak ada pun internet, tak ada apa, tetapi gerakan dakwah ni memang ada, propaganda apa semua. Sampai kan pada tahun 1969 macam tu, kita ada satu pergerakan Tentera Jundullah. Apa dia buat? Tentera Jundullah ni nama pun dah tahu dah, daripada apa etnik apa ya. Dia orang ni berkumpul dengan hasrat nak bakar masjid supaya kaum lain dipersalah. Di dulu ni tak ada internet pun orang ikut. Sekarang moden, kita ada satu digital platform. Rekrutmen bagi kegiatan-kegiatan yang kita takrif sebagai terorisme ini pun ada. Ada rakyat Malaysia yang bukan saja terlibat secara langsung, bahkan baru ni pun jumpa kad pengenalan dengan lesen memandu Malaysia di Ukraine ya.
Jadi kerajaan kita sedang mengenal pasti kenapa ada sana, adakah dia collateral damage, adakah dia masuk, mana tahu dia belajar kat sana lepas tu kena tawan, ini macam-macam lah. Jadi kita tak boleh buat spekulasi dulu sehingga ada kenyataan resmi daripada Wisma Putra berkenaan dengan ini atau polis. Nah, ada orang yang sympathize. Ini ada. Dia derma bulan-bulan untuk membiayai kumpulan macam itu. Jadi sebab dia percaya kepada doktrin. Doktrin yang dia beritahu lah, propaganda yang dia beritahu. Jadi semua orang nak terlibat, semua orang nak pergi syurga. Kalau saya tanya Syar, nak kan? Okey, nak cepat nak lambat? Kalau nak cepat ni jalannya. Kan? Inilah apa yang sedang dilakukan atau secara berterusan termasuk pemulihan yang dilakukan oleh pihak berkuasa kepada mereka yang tergelincir daripada jalan yang sebenarnya. Ini pun ada. Sebab paling mudah hari ini bila kita ada teknologi yang mudahkan. Saya boleh buat video share bercakap dalam bahasa Telugu. Ini juga sebut teknologi AI. Ini AI. Mungkin kita boleh terus ke situ sebenarnya. Tiba-tiba Telugu. Syarkawi boleh cakap Telugu. Urdu, betul kan? Kalau dia setakat cakap Meri Muhammad Tumhi Kanun, ini perkara biasa. Tapi tiba-tiba lancar. Penggunaan AI dalam keadaan tu untuk pembelajaran. Bagus kan? Cikgu bercakap kat sana. Tapi dia juga boleh mempengaruhi orang sebab suara pun boleh ikut sekarang. Ya, betul. Kalau suara kita memang tak unik, betul kan? Ya apa khabar? Kan? Tiba-tiba orang lain pun boleh dengar, boleh spoof. Tapi selalu saya terfikir juga kenapa dia perlukan sampel yang besar. Macam kita yang jenis bercakap ni, banyaklah sampel kita. Senanglah orang nak buat kan. Tapi teknologi adalah pisau dua mata. Dia boleh menjadi manfaat bagi kita atau dia boleh melukakan. Jadi AI tadi ni kita tengok bangunan runtuh. Dulu kita tahu CGI je, Computer Graphic Image. So AI adalah prompt yang digunakan di mana komputer-komputer ini bergabung dan kemudian dia menjana apa yang kita nak tu. So panggil prompt. Katalah share type situ kan, seorang lelaki gagah bernama Kamal sedang berjalan sambil mengangkat sebuah basikal. Prompt keluar gambar, angkat basikal. Muka macam-macam lah. Kan? Kemudian guna aplikasi lain, tukar pula gambar saya yang penggun tu boleh jadi video bercakap bergerak. Jadi kepintaran buatan ini, kecerdasan buatan ini, ini yang selalu orang takut. Tapi orang takut sebab yang lain. Nanti dia ambil kerja kita. Sebab lebih ke situ. Pergi makan pun kan robot yang hantar ambil sendiri kan tutut. Orang risau tu. Tidaklah begitu kan. Kecerdasan yang paling pintar adalah penciptaan manusia ni. Berbilion-bilion dia ada sel kita ni So neuron kita pun tak habis lagi gaji otak kita. Baik. Dia takkan dapat mengatasi manusia. Tapi dia boleh belajar mimik. Monkey see, monkey do. Simple as that. Tapi berapa ramai yang faham benda tu? Macam mana nak menjamin bahawa ianya tidak disalahgunakan? Baik. Nak salah guna tak boleh nak jamin. Memang akan digunakan. Cipta saja dunia ada baik dan jahat. Cipta saja dunia, galaksi, segala apa yang ada Andromeda, media ke apa semua, dah ada baik dengan jahat. Yang kita boleh buat ialah menggunakan formula yang mudah dari SKMM. Check the source, sumber. Check sumber dulu. Kata, Kamal, ni share lah nak minta tolong sikit. Ni tolong ini. Saya pun okey. Dan saya check balik dengan share. Ni kenapa nombor lain? Tak, yang phone tu rosak lah. Sebab itulah gini. Macam bercakap betul ni. Sebiji suara. Sebiji macam itu kan. Boleh membalas pula. Itu kecerdasan buatan ni. Bergantung pada programming lah. So bila dah jadi betul, saya boleh keliru. Sebab hari ni dia semakin cekap. Semakin cekap. Jadi adakah sampai peringkat itu nanti? Tidak mustahil. Tapi dia memerlukan superkomputer lebih. Yang simple-simple kita tengok kat TikTok tu guna filter tu perkara simple. So baru ni minta maaf saya nak cakap je. Orang tu dia pergi tukar muka dia jadi Fatah Amin. Face swap. Apps simple, nampak macam cakap. Tapi kita nampaklah tension muka tu apa semua tak sama. Tapi
kalau sekali bas, Kita percayalah. saya pun yang macam ni pun orang cakap, Shah Rukh Khan ke Ariel ni pun apatah lagi. Apatah lagi yang menggunakan itu kan. Jadi ini jadi kita cek pada sumber dulu. Kalau kita orang hantar mesej ke apa semua pun dia mengaku dia sekian, cek sumber dulu. Double check betul ke tidak. Apa ni Tuan Kamal sebut tentang cek sumber ini dulu. Kalau kita lihat apa ni situasi ibu bapa kita sekarang lah, ibu bapa sekarang ini, kadang-kadang anak-anak kecil pun dah diberi apa ni handphone, dah diberi apa ni gadget untuk melihat apa ni kononnya itulah jalan terbaik sebenarnya untuk mendidik anak-anak. Tetapi apakah itu juga sebenarnya menimbulkan banyak komplikasi sebenarnya ataupun banyak perkara-perkara yang mungkin tidak kita jangkakan akan dilakukan oleh anak-anak kecil ini sehinggalah mereka dewasa. Zaman berubah. Okay. Begitu juga dengan kemajuan teknologi kita. Masa saya dulu, barangkali taklah jauh sangat. Kan 2-3 tahun lepas je masa saya kecil dulu. Muda lagi lah. Muda lagi lah. Jadi botol kicap tu kita guna. Budak sekarang ni dah guna pump. Okay, botol dia. So kita lahir dengan sudu ayan. Dia lahir dengan gadget. So kita nak asingkan dia tak boleh. Memang dia biasa. Dia grow up with, dia grow, dia membesar dengan itu. Tetapi saya nak tanya, budak ni beli sendiri ke siapa belikan? Mak bapak dia beli ke budak ni beli sendiri? Ke dia dapat hadiah sempena hari ulang tahun dia? Birthday dia. Terima kasih. 2 hari lepas tapi tak ada pun hadiah daripada Syah. Jadi budak ni dia nak belajar sekarang, nak memudahkan dia. Zaman kita dulu, macam kita tengok kita tengok ni kan. Zaman kita dulu Syah, buku setengah tan kita bawa. Beg tu tak sampai setengah tahun habis dah putus ya. Jadi dia sekarang nak mudah pembelajaran dalam talian kat rumah ya, buat homework boleh dapat hantar. Cikgu pun dah tambah dah online apa semua. Interaksi itu penting, menyediakan dia untuk masa depan. Tapi jangan persoal pasal gadget tadi menyebabkan kanak-kanak. Soal utama ialah kawalan. Ni siapa yang pantau ni? Siapa yang beli tadi? Share belikan ke atau siapa kan? So kalau kita beli, dia datang dengan tanggungjawab dan kawalan. Okay. This is for you untuk buat homework. Okay, no bad language. From time to time check. Boleh je. Beritahu disiplin pukul 10 sampai pukul 10 je boleh buat ni, lepas tu dah tidur. Tapi ada juga orang cakap pukul 3 pagi saya tengok anak saya kan. Ingatkan nur kat wajahnya kan. Bawa handphone dia, gadget tak, dia tidur. Bawa selimut. Tidur, mak dia tengok, Allah, penuh nur anak aku. Memang betul lah handphone tak padam. Macam ni. Dia selak je selimut tengok handphone kat sini. Memang muka penuh nur lah. Okay? So macam mana dia dapat capai internet? Okay? Sebab tu saya kata bila ada line sharing itu sangat bagus tau. Bila kita ada line sharing, kita boleh kawal benda tu bandar. Kalau tak, kita pakai wifi terbuka kat rumah, susah sikit lah. Tapi kita boleh sekat lah daripada IP address. IP address tu unik. Bagi setiap gadget ni dia ada address dia sendiri. So ini sampai ni dia tak boleh begini. Ni. Ya, bagus. Jadi kita nak sediakan dia untuk masa depan. Tetapi yang masa sekarang ni kita tak sediakan. Sebab cabaran ni baru. Cabaran baru untuk kita. Kita kena dakap dia untuk pembangunan kita. Kelestarian kita dengan teknologi semua sekali. Tetapi dia datang dengan tanggungjawab. Kalau dulu zaman saya mungkin wayang pacak itu adalah cabarannya. Tak mau pergi ngaji sebab nak tengok wayang. Jadi ini zaman sekarang bersesuaian dengan teknologinya, bersesuaian dengan cabarannya, maka ibu bapa penjaga pun kena up agaklah kan. Kalau Syar je jaga, Kamal Effendi je jaga, apa tu Mr. Rush kita je jaga kan, atau CEO jaga, ataupun sampai ke Menteri Komunikasi je jaga, habis yang lain ni ada 33 juta orang. Kalau kita ada 3.3 yang aware tak adalah kita ada 330,000 orang yang aware pun, alhamdulillah. Itu sudah baik, permulaan yang baik. Saya tengok apa yang dilakukan oleh pihak berkuasa, misalnya polis ya. Di 11 ya. Bahagian jenayah seksual kanak-kanak apa semua. Setiap hari mereka memburu IP-IP yang panas ni. Dan memang betul ada yang dapat mereka tangkap pedofil ni. Berpuluh-puluh tahun tak dapat. Tapi kecekapan polis tu Puan Siti Kamsiah ni ketuanya dan yang lain ni pegawai-pegawainya dapat tangkap.
dapat dakwa di mahkamah, pedofil. Jadi semua orang dapat. Ya. Tapi tadi awas, game yang ada interaksi, kemudian teknologi AI, terorisme, ini adalah ancaman untuk kita selain daripada pelaburan cepat kaya, ya. Nak pergi haji pun kena tipu. Ya, betul. Berlaku. Ini jadi cek dengan sumber. Okey. Cek dengan sumber dulu. Terima kasih banyak-banyak Tuan Kamal Effendi Hashim kerana sudi bersama kita di program Ruang Bicara ini. Banyak sebenarnya yang ingin kita sentuh, tapi seperti biasalah masa kadang-kadang mencemburui kita sebenarnya. Tetapi daripada apa yang disebut oleh Tuan Kamal tadi, sekurang-kurangnya ianya akan memberikan kita rakyat Malaysia sebagai rakyat Malaysia perlu berhati-hati sebenarnya dalam ancaman keselamatan rakyat kita di medan digital ini. Sesuatu yang tak dapat kita lari, sesuatu yang perlu kita hadapi, tetapi ia memerlukan juga kekuatan mental kita untuk menghadapi segala dugaan yang mungkin terpaksa kita hadapi dalam era ataupun dalam zaman digital ini. Itulah perkara yang perlu diberi perhatian oleh rakyat Malaysia. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara. Dan jangan lupa, Ruang Bicara sudah pastinya akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.